Rasul ni tersangat penting. Rasul ni yang membawa jalan. Nak kena faham betul-betul. Kalau Rasul pun kamu tak kenal, macam mana kamu boleh bawa jalannya? Orang yang bawa jalannya mesti kenal Rasul. Kalau orang yang bawa jalan tapi tak kenal Rasulnya, itu tersangat mustahil lah. Tapi orang yang tahu jalannya mesti kenal Rasul. Orang yang tak kenal Rasul ni tapi dia bawa jalannya, dia boleh kata dia bawa, itulah dusta. Assalamualaikum. Salamukalami Rabbi Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Insan dan Manikam yang dinyanyikan oleh M. Nasir. Liriknya ditulis oleh Lolok. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Ya insan yang hadir, dengarkan semua, ku isytiharkan dengan hati terbuka. Ya insan yang daif, insaflah semua. Manikam yang disangkakan bukan yang asli, hanya seiras dan serupa. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni? Sebab dia ada kata, ya insan yang hadir, dengarkan semua, ku isytiharkan dengan hati terbuka. Ya insan yang daif, insaflah semua. Manikam yang disangkakan bukannya asli, hanya seiras dan serupa. Apa yang kita nak kena faham? Sebelum ni kita ada katakan, dalam ni hendaklah kita kena kenal betul-betul apa yang perlu kita kenal. Tapi sebelum ni, dalam lirik ni dia ada katakan insan yang hadir. Insan yang hadir. Apa yang dikatakan insan? Insan itu siapa? Insan itu siapa sebenarnya? Insan ni yang berada di dalam muka bumi ni lah. Manusia itu sendiri. Yang dikatakan insan. Sekarang ni apa yang kita nak kena faham? Insan. Insan yang berada di dalam muka bumi ni untuk apa sebenarnya? Untuk apa sebenarnya dia berada di dalam muka bumi ini? Untuk apa? Orang kata ada yang untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan dan sebagainya, ada yang untuk menjadi kaya. Tetapi sebagai manusia yang berakal, yang waras, sebenarnya untuk apa? Sebab tu dia ada jalan dia sendiri. Sebab itu apa, hakikat tu apa, tarikat tu apa, makrifah itu apa. Apa yang kita nak kena faham dalam perjalanan seorang itu dari segi mencari itu dalam muka bumi ini, dari segi syariat itu apa, tarikat itu apa, hakikat itu apa, makrifah itu apa. Apa yang kita nak kena faham? Di sini yang kedudukan yang kita nak kena tahu betul-betul. Kita nak kena faham betul-betul. Barulah kita tahu satu kedudukan. Jangan sesekali kita fahami benda itu, apa yang kita belajar makrifah ini kita sudah kenal, kita berada di jalan yang lurus, kita sudah berada di jalan yang benar. Itu salah. Sebenarnya apabila seseorang itu telah belajar mengenal Tuhan sekalipun, belum tentu dia berada di jalan yang lurus, belum tentu dia berada di jalan yang benar sekalipun. Walaupun orang itu berada di dalam keadaan yang redai, walaupun orang itu boleh melafazkan kalimah-kalimah Tuhan, iaitu dalam ilmu mengenal diri itu sendiri. Jadi di situ jangan sekali kamu mesangkakan kamu itu berada di jalan yang lurus. Sebelum ni kita boleh mengatakan orang yang tidak mengenal Tuhan ni adalah sesat. Menyembah itu tidak kenal Tuhan ni pun, tak kenal ampuni diri pun sesat. Sedangkan kamu yang belajar mengenal diri itu pun sesat. Jadi di situ yang kita nak kena faham, sesat tang mana sebenarnya? Di mana yang dikatakan sesat? Sebelum ni kita katakan orang syariat itu sesat, tarikat itu sesat, hakikat itu pun sesat, makrifat itu pun sesat. Jadi kita nak kena faham macam mana apa yang dikatakan sesat. Sesat tu apa sebenarnya? Yang dikatakan sesat tu macam mana? Kita nak kena tahu sesat tu apa benda. Sesat tu macam mana boleh wujudnya dalam perkataan sesat? Apa yang dikatakan isi sesat itu sendiri? Macam mana? Itu yang kita nak kena faham. Jangan kita kata orang ni sesat-sesat tak kerana Tuhan baca kitab. Walaupun orang tu menjadi ahli kitab pun kita boleh mengatakan sesat. Sedangkan orang yang belajar kenal diri, tahu jalan ini sekalipun, boleh mendatangkan sesat. Kenapa? Sebab apa? Dia tahu apa yang dia kenal, tapi belum tentu dia tahu apa yang dia kenal.
Di situ yang kita nak kena faham. Jangan kita sesekali kita mengatakan inilah jawapan dia, inilah mengenalnya, inilah makrifahnya, inilah kedudukannya, inilah kitabnya, inilah hadisnya, inilah ayatnya, inilah firmannya. Belum tentu lagi. Jadi apa yang kita nak kena faham macam tu? Yang kita tahu sebelum ni, kita selalu mengatakan orang ni sesat, sesat dan sesat. Sedangkan orang yang belajar makrifah ini pun sesat. Setinggi-tinggi ilmu makrifah itu sekalipun, last sekali dia hanya mengatakan tak berhuruf, tak bersuara. Itu saja. Macam itu ke yang kita katakan orang belajar makrifat last sekali puncak dia hanya mengatakan tak berhuruf, tak bersuara, yang dikatakan tidak bermakam. Itu namanya ilmu, bukan jalannya. Itu ilmunya. Ada yang katakan ilmu itulah jalannya. Inilah namanya orang yang salah faham. Jadi kita nak kena faham betul-betul yang macam mana yang dikatakan kedudukan yang nak sampai betul ke muncak. Yang kita tahu tu jawapan tak boros tak bersuara itu hanya dalam pengenalan, bukan apa benda sekalipun. Itu hanya ilmu pengetahuannya, bukan yang dikatakan sebenar-benarnya. Itu baru proses pengenalan dari sudut syariat. Macam mana yang kita katakan dari sudut makrifah? Orang kata makrifah tu dah kenal tak boros tak bersuara. Itu hanya proses untuk dalam pengenalan. Baru kamu kenal. Dia ada lagi satu kedudukan. Walaupun kita kata kita nak tahu, kita kenal lah, itu silap. Ini yang teramat silap sekali. Kita nak kena tahu betul-betul macam mana satu kedudukan. Sebab tu kita kena ada guru. Cari yang guru yang boleh mengajarkan jalannya, bukan tahu ceritanya. Kedudukan tu yang kita nak kena tahu, bukan yang kita nak tahu ceritanya. Orang tahu tak boros tak bersuara, ini tidak bermakam, ini fana, ini binasa. Bukan itu. Itu proses jalan dia. Walaupun kita tahu kedudukan sekalipun, orang kata pun ini dah tenang, ni dah habis. Tetapi bila kita tahu jalan sekalipun, macam mana sekalipun kita tahu jalan tak bersuara, lala kita dapat, kita pun jadi apa? Mula bersuara, mula bermacam-macam. Orang kata ini tak itu, ni tak ini, lala orang kata biasalah, itu hanya pemakaian, itulah syarat. Itu yang silap. Kita nak kena faham betul-betul macam mana dengan satu kedudukan. Ini yang kita nak kena tahu, bukan itu yang macam ini. Jika kamu mengatakan last kali kemuncak ilmu makrifat itu tak boros tak bersuara, jangan kita terpedaya dan jangan kita tersilap dengan ilmu apa yang kita belajar. Sebenarnya yang telah dikatakan ilmu itu mutiara hati, hijab pada diri. Di situ kita nak kena faham. Jangan kita belajar satu ilmu tu sampai ilmu itu menghijabkan kita balik. Ini yang kita nak kena faham betul-betul. Dengan satu kedudukan, bila kita tahu benda ini, inilah yang dia katakan sesat di dalam yang terang. Sebelum ni kita mengatakan orang sesat, rupanya kita ni berada di dalam sesat. Jangan kamu duduk di sebelah Pak Syekh, walaupun kamu sebarang dengan Pak Syekh satu saf sekali, dengan Imam Besar Maulud sekalipun, dengan satu Maulana sekalipun, kamu tahu apa benda pun dengan satu kedudukan, belum tentu lagi. Ni yang kita nak kena faham betul-betul. Jangan kamu sangka dan jangan kamu bersangka-sangka. Apa yang kamu yakin ni? Sebenarnya kamu yakin dengan makrifah kamu tu sampai ke mana? Nak dapat satu karomah ke? Nak dapat satu pengenalan ke? Hanya mengenal saja ke? Nak macam itu ke macam ini? Ini yang kita nak kena faham betul-betul. Yang kamu nak kena kenal, bukan kamu nak tahu itu, bukan kamu nak tahu ini. Dengan satu pengenalan yang betul. Bila kamu tahu satu pengenalan yang betul, barulah dia ada satu kedudukan. Bila dia dah ada satu kedudukan, barulah kamu boleh faham benda itu macam mana. Jadi kita nak kena faham, kita nak kena hadam benda itu betul-betul. Bila kamu dah hadam benda itu betul-betul, jangan sesekali kamu tinggalkan sedikit pun kerak. Faham sekali habis, belajar sekali hadam terus. Biar kamu hadam dengan sehadam-hadamnya. Bab ni yang dikatakan makrifah. Macam mana sekalipun kamu dah tahu pun, macam mana pun dengan satu kedudukan, belajar bagi habis. Sebab tu dia ada katakan manikam yang disangkakan bukannya asli, hanya seiras dan serupa. Itu yang kita nak kena faham. Macam mana yang dikatakan mukhalafatuhu lil hawadis, bersalah-salahan. Bersalah-salahan ni kamu faham macam mana. Lepas tu dia ada katakan pula laisa kamitslihi syai'un. Macam mana ayat tu kamu nak tembus? Macam mana kamu nak tembus ni? Nak tembus macam mana? Ini kamu nak kena faham. Sebab tu kita kena ada guru dengan satu kedudukan. Sebab tu ramai orang masa sangka belajar makrifat, ada yang mengaku macam ni, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam itu. Jadi macam mana? Jadi macam mana yang kamu nak kata? Itu saya katakan tadi, kemuncak ilmu makrifat itu orang kata tak boros tak bersuara. Itu dalam kedudukan proses mengenal. Bila orang dah kenal pun kamu serabut juga. Kenapa kamu serabut? Orang kata itu pemakaian ini, itu silap.
Jadi kita kena betul-betul bersama-sama, kita kena tahu dengan satu kedudukannya betul. Jadi carilah guru dan bertanyalah kepada guru macam mana yang dikatakan sebenar-benar pengenalan. Sedangkan Nabi Muhammad tahu pun dia pun ada satu serabut dia. Macam mana Nabi Adam sekalipun, Ulul Azmi Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sekalipun tahu benda ini jalan yang kebenaran sekalipun, dia pun serabut. Kenapa? Sebab inilah. Tetapi bila dengan satu kefahaman yang cerita yang tak pernah diceritakan orang, mereka itu duduk di lutut bertemu lutut, mereka tahu dengan satu kedudukan, inilah sebenarnya. Jadi itu yang kamu harus cari, bukan ilmunya. Jangan sampai kamu terhijab dengan diri, jangan sampai kamu terhijab dengan ilmu itu sendiri. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Ya insan yang hagas, awasilah semua, maya yang indah ada kudisnya, jangan terpedaya. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni? Sebab dia ada kata, ya insan yang hagas, awasilah semua, maya yang indah ada kudisnya, jangan terpedaya. Apa yang kita nak kena faham? Apa yang dia katakan hagas? Hagas ni yang kita nak kena faham betul-betul. Jangan sesekali kamu bongkak, jangan sesekali kamu sombong, nanti ramai orang benci. Jadi di sini kita nak kena faham, jangan sesekali dalam diri kita ni ada sifat hagas. Walaupun kita tahu ilmu macam mana sekalipun, ilmu syariat ke, tarikat ke, hakikat ke, makrifat sekalipun, walaupun orang tu berbeza kefahaman sekalipun, janganlah kita jadi sifat hagas. Jangan dalam diri kita ada hagas, dan kamu jangan sekali duduk pada hagas itu sendiri. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Bila seseorang itu tahu jalan itu sekalipun, kita nak kena tahu kedudukan. Bila seseorang ini memahami ilmu itu, dia sesekali dia boleh duduk dengan satu pemakaian yang sangat indah, yang terlalu harmoni. Dia boleh duduk dengan orang syariat, dia boleh duduk dengan orang tarikat, dia boleh duduk dengan hakikat, dia boleh duduk dengan makrifah. Sebab apa? Dia ada pemakaian itu sendiri. Kerana apa? Dengan pemakaian itulah dia boleh duduk dengan semua orang. Kerana pemakaian itu tidak semua orang yang boleh ada. Walaupun dia tahu jalan kebenaran sekalipun, dia tahu yang sebenar-benar sekalipun, walaupun orang ni menceritakan tentang syurga neraka pahala dosa, dia boleh santai, dia boleh relax, dia tidak menghukum orang itu sendiri. Itulah yang pemakaian para rasul yang dibawa oleh jalannya. Inilah yang kita nak kena faham. Sebab apa? Syariat Nabi Muhammad SAW itu sangat tebal. Dalam kita nak tahu satu benda sekalipun, dalilnya dekat situ kita nak kena tengok doa selepas azan. Kerana kedudukan tinggi yang terpuji, kedudukan syariat itu sendiri. Tapi kita nak kena faham syariat itu macam mana. Ramai orang tersalah faham syariat itu macam mana sebenarnya. Di sini yang kita nak kena faham dengan satu kedudukan. Janganlah jadi kamu sifat yang hagas. Awasilah semua, maya yang indah ada kudisnya, jangan kamu terpedaya. Kerana apa? Dengan itu yang kamu boleh menjadikan sifat bongkak dengan sombong itu sendiri. Ada ilmu, hendaklah kamu merendahkan diri. Ada ilmu pun nak bangga ke mana? Nak pergi mana dengan ilmu tu? Nak pergi mana? Kamu macam tu, bukan boleh kamu pergi ke planet jauh sekali pun, bukan kamu boleh padamkan matahari. Kamu ada ilmu hebat sekali pun, kamu tak boleh pergi mana? Walaupun kamu ada tinggikan rumah sekalipun, kamu tak boleh nak buat apa. Kerana apa? Tidak ada apa-apa. Jadi yang ni kita nak kena faham, kena betul. Di situ yang kita nak kena tahu. Sebelum ni ada orang pernah tanya saya, tapi kita ni kena fatonah. Bukan orang tanya kita boleh bantai bagi. Bukan. Kita kena belajar mencari, kena usaha. Di sini orang nak memberi jawapan pun kita kena fatonah. Sebab itulah sifat para Nabi ada fatonah. Kita nak kena faham. Sebelum ni ada orang tanya saya, apa yang dikatakan sifat nafsiyah, sifat ma'ani ma'nawiyah. Nafsiyah, sabriyah, ma'ani ma'nawiyah. 4 sifat ni dan sifat 20. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Macam mana yang dia katakan sifat nafsiyah ni, macam mana sifat sabriyah ni, macam mana ma'ani ni, macam mana ma'nawiyah ni, macam mana. Di sini kita nak kena faham. Dalam sifat nafsiyah ini, dalam satu kedudukan, dia ada kata sifat nafsiyah ni apa? Contoh sifat nafsiyah ni, dia ada wujud. Wujud pada jisim. Wujud pada jisim, tiada kenyataan kharij. Wujud pada jisim, tiada kenyataan pada kharij. Okey. Lepas tu dia ada kata pula dalam sifat sabriyah. Sifat sabriyah ni macam mana pula? Dia wujud pada jisim, tiada maujud pada kharij. Macam mana pula? Lepas tu dia ada kata pula sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni macam mana pula? Dia wujud pada jisim dan wujud pada kharij.
Sifat maknawiyah ni macam mana pula? Sifat maknawiyah ni dia ada kata pula. Sifat maknawiyah ni dia ada kata wujud pada jisim, tiada mawujud, tiada wujud pada kharij. Di sini kita nak kena faham. Sifat nafsiah ni wujud pada jisim, tiada kenyataan pada kharij. Sifat sabiah ni wujud pada jisim, tiada kenyataan pada kharij. Sifat ma'ani ni wujud pada jisim dan wujud pada kharij. Sifat ma'ani ni wujud pada jisim, tiada kenyataan dan wujud pada kharij. Dekat sifat ma'ani ni dia ada dua, wujud pada jisim dan wujud pada kharij. Di sini kita nak kena faham apa yang dikatakan jisim. Jisim ni apa? Kharij ni apa? Di sini kita nak kena tahu. Jisim ni maksudnya dia sifat yang wujud, sifat yang wujud zat pada Allah Ta'ala, dan ataupun senang kata dia berserta itu sendiri. Sifat kharij ni dia kenyataan, memberi bekas pada alam itu sendiri, kenyataan. Di sini kita nak kena faham dengan satu kedudukan. Bila kita faham dengan satu kedudukan tu, baru kita tahu sebenarnya macam mana dengan ilmu-ilmu itu sendiri. Barulah kita tahu sifat makni ni macam mana, maknawiyah ni macam mana, sabiah ni macam mana, nafsiah ni macam mana, kharij ni macam mana, zihin ni macam mana. Baru kita tahu zihin ni macam mana, kharij ni macam mana. Barulah kita tahu dia punya kenyataan memberi bekas pada zat itu sendiri, yang ni wujud, tapi dia tidak memberi bekas, tapi dia berserta. Macam mana kita nak kena faham. Bila kita faham benda ni betul-betul, barulah kita tahu dengan satu kedudukan. Bila kita faham betul, hayati betul-betul dengan basic ini, barulah kita tahu yang sebenarnya apa yang dia katakan dalam sifat makni ni. Sifat makni ni apa? Sifat makni ni yang dia katakan dengan satu kedudukan, sifat makni ni adalah zat. Sifat maknawiyah ni yang dikatakan berdiri dengan zat. Di sini kita nak kena faham. Sifat makni adalah zat, sifat maknawiyah ini adalah berdiri dengan zat. Dengan satu kedudukan ni baru kita faham macam mana dia kata zihin, macam mana dia katakan kharij. Barulah kita tahu dengan ni macam mana. Bila kita tahu benda ni, barulah kita faham dengan satu kedudukan. Bilalah kamu tahu benda ini, inilah dia yang dikatakan sifat 20. Barulah kita faham macam mana kedudukan dan sifat 20 itu sendiri. Janganlah kamu berbongkak, janganlah kamu bersombong bila kamu tahu satu ilmu itu sendiri. Jadi hendaklah kita memberi dengan satu kedudukan, memberi faham itu sendiri. Hendaklah dengan santai. Jangan kamu menyusahkan orang, jangan sekali kamu mempelekehkan orang. Kalau kamu mempelekehkan orang, memperbodohkan, tak ke mana sekalipun. Jadi bila tanya, hendaklah kamu menjawab dengan fatonah. Tak tahu, cakap saja tak tahu. Jangan buat-buat tahu. Bila kamu mempermudahkan orang, kamu memudahkan orang sekalipun, barulah kamu akan tahu dengan satu benda tu macam mana. Janganlah kamu jadi dalam diri kita ni ada sifat hagas bila kita tahu sekalipun. Kalau kita tahu pun kita tak pergi ke mana. Jadi kita janganlah ada sifat hagas dalam diri kita. Jika tidak, tersandunglah diri sendiri. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Angin yang membawa berita, panca indera yang memang lemah, mudah dan terkeliru. Yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni, sebab dia ada kata angin yang membawa berita, panca indera yang memang lemah, mudah terkeliru. Macam mana kita ada bedah sebelum ni, macam mana dia ada katakan apa yang kita nak kena faham dengan satu kedudukan ini. Macam sifat 20 tu tadi, dengan satu kedudukan sifat nafsiah, sabriyah, ma'ani, maknawiyah, kita kena tahu dengan satu kedudukan. Kerana apa? Jangan sekali-kali kita terkeliru. Bila kita terkeliru, dia akan jadi susah. Bila kita faham, barulah kita tahu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Barulah kita tahu benda tu macam mana, apa yang disuruh, apa yang dilarang. Sebab apa? Kita punya panca indera kita ada pada diri kita ni, dia tersangat lemah. Kerana apa? Situ kamu nak kena faham. Di situ kamu nak kena ada usul pada diri kamu sendiri. Barulah kamu faham macam mana yang lirik yang dia ada katakan panca indera yang memang lemah, mudah terkeliru. Apa yang kamu sangkakan, apa yang kamu tahu sebelum ni, macam mana kita ada bedahkan tadi. Jangan sesekali kamu sangkakan, kamu kenal, kamu dah tahu apa tak buruk tak bersuara sekalipun, walaupun itu dengan satu kedudukan yang paling tinggi, yang tidak bermakam sekalipun, dengan satu kedudukan itu sudah duduk pada satu ilmu itu sendiri dengan satu kemuncak. Itu yang dikatakan mudah terkeliru. Itu yang kita nak kena faham dengan sebulat-bulatnya. Jadi apa yang kamu nak kena tahu? Di sini yang kita nak kena tahu. Sebab tu dalam surah 15 ayat 87 dia ada sebut, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 7 ayat berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.
surah 15 ayat 87. Sebab dia ada katakan di situ 7 ayat berulang. Di sini apa yang kita faham? 7 ayat berulang. Mesti kita akan kata apa? Surah Al-Fatihah. Tak kira lah solat wajib ke, solat sunat ke, bacalah apa sekalipun dia akan berulang. Betul tak? Di sini kita nak kena faham. Yang dikatakan 7 ayat berulang itu bukan surah Al-Fatihah. Bukan dia katakan 7 ayat berulang itu bukan surah Al-Fatihah. Bukan. Kita nak kena faham apa yang dikatakan dalam surah 15 ayat 87. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 7 ayat berulang dan Al-Quran yang teramat agung. Apa yang dikatakan 7? Di sini yang kita nak kena faham. Di sinilah kamu nak kena ada usul. Di sinilah kamu nak kena ada guru. Di sini kamu nak kena ada guru. Tanyalah guru kamu apa benda sebenarnya yang dikatakan 7 ayat berulang. Di sini kita nak kena faham dengan satu kedudukan. Jadi bila kita nak tahu satu benda tu, hendaklah kita kena bersungguh-sungguh. Kata nak jadi khalifah, kena ada sungguh-sungguh. Barulah harmoni pada diri kamu tu sendiri. Barulah kamu ada menjadi khalifah yang sangat sempurna. Barulah kamu faham macam mana mencari itu dengan satu pencarian yang penat lelah. Perjalanan itu sendiri, barulah kamu tahu macam mana sebenarnya macam mana. Di sini yang kita nak kena faham macam mana lirik yang dia ada katakan angin yang membawa berita panca indera yang memang lemah, mudah terkeliru. Di sini kita nak kena faham. Sebelum ni kita tahu bunyi kan, kita terpedaya, kita terhijab dengan ilmu itu sendiri. Sekarang apabila dalam surah 15 ayat 87 7 ayat berulang ni apa, kita pun tak tahu, maksudnya kita terkeliru lagi. Di sini kita nak kena faham dengan satu kedudukan. Hendaklah kamu membuka dengan mata hati kamu, hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Sebab tu lirik awal dia ada kata, ya insan yang hadir, dengarkan semua, ku isytiharkan dengan hati terbuka. Jadi kamu mendengar pun kena dengan hati yang terbuka. Bukan orang tu cakap dengan hati terbuka, kamu hati tak terbuka. Jadi orang tu cakap dengan hati terbuka, kamu pun kena berlapang dada dengan terbuka sekali. Barulah kamu akan faham. Ku isytiharkan dengan hati terbuka. Sekarang kamu terbuka ke tidak? Di situ kamu nak kena tahu. Jadi di sini yang kita nak kena faham betul-betul apa yang nak disampaikan. Barulah kamu tahu sebenarnya macam mana. Barulah kamu tahu dengan satu kedudukan yang kamu sekarang belajar duduk di mana. Di situ sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Pak tua menangis sendiri, mengenangkan nasib diri, walau puas mencari namun belum ketemui. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni? Sebab dia ada kata pak tua menangis sendiri, mengenangkan nasib diri, walaupun puas mencari namun temui. Apa yang kita nak kena faham? Sebelum ni orang ni mencari apa yang kita nak kena faham sebenarnya. Mencari apa yang dia nak cari. Sebagai contoh kita ambil orang yang mencari ni sebagai satu pemasangan. Ada orang mencari jodoh. Dia mencari bertahun-tahun tapi tak jumpa-jumpa. Tetapi bila orang ni mencari sekejap, dia dapat jumpa dan berkahwin. Itu namanya jodoh. Jodoh tu cepat sampai. Itu namanya rezeki. Macam kamu mencari, dah pakai macam-macam pengetahuan, pakai semat apa semua, tapi tak dapat juga jodoh tu. Maksudnya belum rezeki. Macam tu kan dengan ilmu ni. Ada orang belajar bertahun-tahun tapi tak faham-faham, maksudnya belum rezeki. Walaupun kamu boleh bercakap di firman sekalipun, tapi apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakin? Bila kamu tahu ilmu itu sekali je, tapi kamu pandai cakap, hanya kamu yakin apa yang kamu cakap, tapi kamu tak yakin. Adakah kamu cakap sekali ini, tapi kamu faham? Adakah kamu meyakini apa yang kamu cakap? Jadi bila kamu meyakini apa yang kamu cakap, maka dengan itu saja, itu apa yang kamu faham. Bila kamu tidak meyakini apa yang kamu cakap, kamu tak tahu apa benda sekalipun, itu hanya kamu meyakini apa yang kamu cakap. Jadi sekarang kamu nak kena faham apa yang kamu cakap, baru kamu meyakini yang faham itu sendiri. Di sini kita nak kena faham. Jangan kita dengan satu kedudukan itu macam tu saja. Barulah kita tahu dengan macam mana yang dikatakan meyakini. Orang yang bercari bertahun-tahun sekalipun, berzama-zaman nak kena Tuhan ni lama, berpanjang lah orang kata sekalipun. Nak kena Tuhan ni bukan boleh macam ni, berlama nak cari. Itu perjalanan orang itu. Kalau perjalanan orang ini sekejap dah rezeki dia macam tu.
Jadi janganlah kamu mempelekehkan orang yang orang dapat dengan cepat, dengan faham yang cepat. Itu rezeki dia. Rezeki awak mencari bertahun-tahun tak dapat faham-faham, itu bukan rezeki awak. Macam jodoh tadi, kamu dah mencari jodoh bertahun-tahun tapi tak jumpa. Orang ni mencari jodoh sekejap dan berkahwin. Itu jodoh dia, itulah nama rezeki. Orang yang tak dapat rezeki ni, tak dapat nak fahami ni, dia ada masalah mempelekehkan orang, suka menilaikan orang, dia ada masalah hati. Itu masalah dia. Jadi kamu kena harus tulus, bukan ikhlas, kena tulus. Di sini yang kita nak kena faham. Bak kata Hamzah Fansuri, lihatlah diri kamu rata-rata, maka terpandanglah Allah yang teramat nyata. Apa yang kamu faham? Lihat diri kamu rata-rata, maka terpandanglah Allah yang teramat nyata. Apa yang kamu faham? Diri mana yang kamu yang nak dipandangkan sampai boleh nampak Allah yang teramat nyata? Di sini yang kamu nak kena tahu dengan betul-betul, dengan satu kedudukan. Diri mana? Yang macam orang kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah aku berada di dalam diri kamu. Diri mana kamu nak lihat? Yang di luar ke di dalam? Jadi di situ yang kamu nak kena tahu. Barulah kamu akan dapat satu jumpa macam mana kamu nak kenal. Bila kamu tak faham benda tu macam mana, macam dan lirik dia ada kata Pak Tua menangis sendiri, mengenangkan nasib diri, walaupun puas mencari namun belum ketemui. Macam mana? Sebab apa dia mencari? Orang yang mencari ni memang takkan jumpa. Dia tak kenal. Cuba kamu kenal, mesti kamu dapat. Jadi kalau kamu mencari, kamu takkan kenal. Kalau kamu kenal, pasti jumpa. Kalau kamu mencari, kamu takkan jumpa. Kamu mesti kena kenal baru boleh jumpa. Nak kenal seorang pun dengan hati budi dia, bukan mencari dia. Kamu kena kenal hati budi dia, barulah dia suka kat kamu, baru kamu boleh dapat dia. Macam itu. Jadi kita kena kenal, bukan mencari. Sebab tu ada kata man arfa nafsahu faqad rafa rubahu wa man arafa rubahu fasada jasad. Barang siapa yang kenal, nampak, kenal. Di situ kita nak kena faham. Barulah kita tahu dengan satu kedudukan. Dengan keperetan yang kamu cari ini sekalipun, dia akan mengajar kamu dengan hati perit, sakit. Kamu akan dapat semua ni macam mana pun. Jadi dengan keperetan itulah kamu dapat. Macam mana pun kamu akan genggam dia betul-betul. Dengan keperetan inilah kamu dapat, takkan lepas. Jangan jadi kamu jadi seperti orang yang senang dapat, senang buang. Jadilah orang yang kamu susah nak dapat tapi genggam seperti genggam bara api. Itu sebenarnya lirik dia yang nak disampaikan. Pak Tua menangis sendiri, mengenangkan nasib diri walaupun puas mencari namun ia belum ketemu. Jadi di sini yang kita nak kena faham. Itulah lirik yang dia nak sampaikan. Tengok lirik yang seterusnya. Cik Buyung riang selalu, damai dan senang hati, walau tak berusaha, dia ketemui. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni? Dia ada kata Cik Buyung riang selalu, damai dan senang hati, walaupun tak berusaha, dia ketemui. Apa yang kita nak kena faham? Di sini yang kita nak kena tahu. Macam tadi dia kata Pak Tua menangis sendiri, mengenangkan nasib diri walaupun puas mencari namun yang tidak ketemui. Ni Cik Buyung pula, yang selalu damai dan senang hati walaupun tak berusaha tapi diketemui. Macam mana yang orang mencari yang dengan tak mencari ni? Di sini kita nak kena tahu apa yang dikatakan di sini. Kita nak kena faham. Yang dikatakan damaikan senang hati ni sebab apa? Sebab apa dia kenal? Sebab apa? Sebab dia kenal. Kenal ni yang kita nak kena faham betul-betul macam mana. Dengan sebenar-benar pengenalan. Bila kita tahu orang ni kenal macam mana dengan satu kedudukan, barulah kita tahu yang dia ni sebenarnya dia macam mana. Dengan itulah baru kita faham dengan Cik Buyung riang selalu, damai dan senang hati walaupun tak berusaha, ia ketemui. Nak kenal ni kena cari tak? Mencari ni nak kena kenal ke tak? Sesungguhnya permulaan dalam perjalanan mencari itu dalam keadaan gila. Di sini kita nak kena faham yang orang tu mencari, mencari dan mencari. Sebab apa? Dia bermula dengan keadaan gila, majnun di situ. Di sini kita nak kena tahu. Jangan sangka seekor burung yang berada di dalam sangkar itu tidak sesat, hanya memandang burung yang di luar itu sesat. Di sini kamu nak kena faham, walaupun dia tak berusaha ia ketemui. Jangan sekali kamu berada di dalam sangkar itu kamu tidak sesat pun. Yang di luar tu kamu tengok sesat. Dalam sangkar ni dia ingat dia selamat. Oh, aku selamat, aku duduk di sini. Kita pun duduk tengok burung ke sana ke sini. Dia tak sedar yang luar tu bebas sampai dia duduk dalam tu.
kesesatan tu sebenarnya kita nak kena faham. Dia duduk di dalam tu lagi. Kita nak kena tahu duduk apa tu sebenarnya. Kita nak kena faham kiasan tu. Di situ cerita tu, sangka tu apa sebenarnya yang dia nak ceritakan. Macam Cik Buyung pun dia dah tahu dengan satu kedudukan. Dia tak perlu mencari. Macam dia katakan tadi adakah orang yang nak kenal tu kena mencari? Adakah mencari itu perlukan dengan pengenalan? Di sini kita nak kena tahu. Barulah kita dengan tahu dengan satu kedudukan yang tersangat harmoni. Jadi macam mana kita nak kena faham apa benda yang dikatakan Cik Buyung Riang Selalu. Ini tadi Pak Tua menangis sendiri, dia mengenang pula, dia mencari. Ini Cik Buyung pula. Siapa Pak Tua, siapa Cik Buyung Di sini kita nak kena faham dengan satu kedudukan. Macam mana kita tahu kisah-kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni macam mana. Cerita tu kita dah tahu tapi sebenarnya isi cerita tu apa? Hakikat cerita tu apa? Di sini kita nak kena faham. Sebagai contoh, kita nak kena tahu macam mana Cik Buyung ni dia tak mencari tapi dia tahu dan dia kenal. Sebagai contoh, kita ambil dengan satu kedudukan yang dikatakan dengan sini, dikatakan zat. Zat ni apa? Zat ni, bila kita faham betul-betul dengan zat ni macam mana kan, bila kita faham zat ni dengan satu kedudukan, barulah kita tahu dia macam mana. Kita ambil tahu sebagai contoh zat Allah Ta'ala, dia tidak dikeranakan dengan oleh sesuatu kerana. Zat ni dia tidak dikeranakan. Tidak dikeranakan oleh sesuatu kerana. Kita nak kena faham. Kita nak kena faham. Dia tidak dikarenakan oleh sesuatu kerana. Macam apa pula? Macam dia ada katakan kidam. Kidam ni apa? Maksudnya tiada permulaan. Tiada permulaan. Lepas tu dia ada kata pula bakor. Bakor ni apa? Tiada kesudahan. Lepas tu dia ada kata pula mukhalafatahul lil hawadis. Maksudnya apa? Tiada sesuatu yang merupainya. Lepas tu dia ada kata lagi pula qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi ni apa pula? Dia tidak berkehendak bertempat. Macam dia katakan zat ni tadi, dia tidak dikeranakan oleh sesuatu kerana. Macam kidam ni pula, dia ada kata pula tiada permulaan. Bakor ni tiada kesudahan. Mukhalafatuhu lil hawadis ni, dia nak katakan tidak merupai sesuatu pun. Qiyamuhu binafsi ni, dia nak katakan tiada berkehendak pada tempat. Ni yang kita nak kena faham. Jadi di sini ada berapa? Bila kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, barulah kita faham ilah yang dia katakan sifat kaya Tuhan. Ini yang kita nak kena faham. Jadi sifat kaya Tuhan ni berada di mana? Baru kita tahu dengan satu kedudukan. Sebelum kita mencari dengan satu kepuasan, mencari ke sana ke sini kan, dengan ilmu tu kita pun dengan satu kepuasan kita duduk. Jadi kita memikirkan apa yang kita belajar. Bukan kita duduk telik cari orang sana salah orang. Kita tengok ni dengan satu kedudukan. Apa aku belajar, kita praktikkan balik. Kita belajar apa dah 5, 6, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dahulu, kita kaji balik apa yang kita belajar. Kita kaji di situ. Bila kita tengok balik apa yang kita belajar, barulah kita tahu sebenarnya macam mana. Oh, rupanya macam ini. Dia kaji. Nak mencari apa, rupanya dah di situ. Bendanya di situ. Barangnya di situ. Modalnya di situ. Di sini yang kita nak kena faham. Barulah dia katakan, Rasulullah pun dia ada kata Allah taqwa kuna takwa di sini 3 kali dia sebut. Di sini yang kita nak kena tahu. Walaupun kita dah tahu kan zat ni macam mana, kidam bakha mukhalafatu bihamsi qiyamuhu binafsi ni macam mana. Dia dah ada tahu tidak dikarenakan oleh satu kerana, tiada permulaan, tiada kesudahan, tidak ada merupai sesuatu pun, dia tidak berkehendak pada tempat. Macam mana? Di sini kita nak kena faham bahawa mengkaji. Rupanya nak mencari apa? Duduk di sini. Rupanya dengan satu kedudukan ni, dengan kita faham tak mencari, inilah yang dengan kedudukan kita duduk tu puas mencari. Namun dia sudah ketemu dengan damai dan senang hati. Apa yang dia belajar dulu, dia bawa balik kefahaman di sini. Nak cari apa? Semuanya telah berada di situ. Mutiara di situ. Kamu itu sudah sayap, dah memiliki sayap. Kenapa nak merayap? Kamu perasan di leher orang itu, setiap leher orang itu ada emas, tetapi kamu lupa di leher kamu ada intan dan belian. Di sini kita nak kena faham dengan lirik itu sebenar. Itulah lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Dia ketemui apa yang dicari, dia ketemui yang abadi, dia ketemui. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni, dia ada kata dia ketemui apa yang dicari, dia ketemui yang abadi, dia ketemui. Sekarang
Kita tanya diri kita sendiri, adakah kita sudah ketemu apa yang kita cari, yang abadi itu sendiri? Ketemui. Adakah kita sudah faham apa yang kita ketemui? Adakah kita sudah memahami apa yang kita cari? Adakah kita dapat jumpa sudah yang abadi itu sendiri, yang hakiki, yang harmoni itu sendiri? Di sini kita nak kena tahu dengan satu kedudukan yang tersangat betul-betul, yang betul-betul kita nak kena faham. Sebenarnya macam mana? Jadi di sini bila orang dah tahu dengan satu kedudukan, kita dah tahu beza yang macam mana dia katakan intan, macam mana yang dikatakan permata. Walaupun kita dah tahu cahaya itu sekalipun, rupanya cahaya itu masih lagi palsu. Cahaya itu palsu sebenarnya. Dengan palsu itulah kamu dapat tahu macam mana dengan satu kedudukan. Ilmu itu pun yang menghijabkan diri kamu itu sendiri. Sebab tu dia ada kata ilmu itu mutiara hati, hijab pada diri. Bila kamu memahami itu sendiri, apa yang dicarikan, yang diabadi itu, barulah kamu tahu yang macam mana yang dikatakan sangka, macam mana kamu dia faham yang dikatakan sesat, macam mana kamu faham yang berada di jalan yang lurus dengan satu kedudukan itu sendiri. Sebab tu kita nak kena tahu yang betul-betul. Bila kamu memahami dengan apa yang kamu faham ini, maka kamu telah temui apa yang kamu cari, macam mana yang dibedahkan sebelum ini. Barulah kamu tahu apa yang sebenar-benarnya. Bila kamu memahami itu, maka pada hari ini penglihatan kamu teramat tajam. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya, yang membawa cerita. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Sebab dia ada kata alam yang membawa cerita. Sebelum ini dia ada katakan angin yang membawa berita. Sekarang ni dia ada kata pula alam yang membawa cerita. Apa yang kita nak kena faham betul-betul? Tadi dia katakan berita, sekarang dia katakan cerita. Sekarang apa yang kita nak kena faham? Dengan satu kedudukan yang dikatakan cerita. Sebelum ini dia katakan berita. Beza C dengan B. Apa yang kita nak kena faham? Alam yang membawa cerita. Cerita apa nak sebenarnya? Alam mana yang nak cerita ni? Alam mana? Adakah kamu sudah temui alam itu sendiri? Alam mana yang kamu nak kena faham? Cerita apa yang nak disampaikan? Iaitu jalan Allah dan Rasul itu sendiri. Jalan Allah dan Rasul itu sendiri yang kamu nak kena tahu. Jalan apa? Jalan Rasul pada syariat itu apa? Jalan Rasul pada tarikat itu apa? Jalan Rasul pada hakikat itu apa? Jalan Rasul pada makrifah itu apa? Apa yang kamu nak kena faham dengan satu kedudukan? Jalan ni yang kamu nak kena bawa, yang ada pada diri kamu sendiri. Bahaman inilah yang kamu nak perlu bawa pada diri kamu sendiri. Kalau Rasul pun kamu tak kenal, macam mana kamu nak bawa jalannya? Kalau Rasul pun kamu tak dapat nak kenal, macam mana kamu nak bawa jalan dia? Rasul ni tersangat penting. Rasul ni yang membawa jalan. Nak kena faham betul-betul. Kalau Rasul pun kamu tak kenal, macam mana kamu boleh bawa jalannya? Orang yang bawa jalannya mesti kenal Rasul. Kalau orang yang bawa jalan tapi tak kenal Rasulnya, itu tersangat mustahil lah. Tapi orang yang tahu jalannya mesti kenal Rasul. Orang yang tak kenal Rasul ni tapi dia bawa jalannya, dia boleh kata dia bawa, itulah dusta. Itu yang kamu nak kena jaga betul-betul sebenarnya. Sebagai contoh lah, macam mana sabda Nabi Muhammad SAW, dia ada mengatakan, solat kamu seperti mana aku solat. Pernahkah kita melihat Nabi Muhammad SAW solat? Yang duduk pada zamannya memang dapat tengoklah kita ni yang nak membawa jalannya ni. Macam dia ada katakan tadi, jalan syariat pada Rasul tu macam mana, tarikat pada Rasul macam mana, hakikat pada Rasul macam mana, makrifah pada Rasul tu macam mana. Apa yang kita nak kena faham? Di sini kita nak kena faham betul-betul. Jalan Rasul tu macam mana? Macam mana yang dia katakan, solatlah kalian seperti mana aku solat. Kamu dah tengok ke Nabi Muhammad solat? Sedangkan kita tak pernah tengok, kita hanya dengar cerita. Dan kita tahu perbuatan itu, yang kita tahu semayang, berdiri, rukuk, intidah, tahiyat akhir, beri salam dan selawat sebagainya sekalipun, itu fi'li, perbuatan. Sekarang jalannya bukan pada perbuatan. Sekarang itu fi'li. Sedangkan kita nak tahu kalbi. Kalbi Rasul tu macam mana? Itu fi'li semata-mata.
Fiqli semua ada fiqli. Dalam agama lain pun ada fiqli. Agama apa, Buddha, Kristian, Hindu sebagainya pun ada fiqli. Tapi kita ni yang nak membuat jalan Allah dan Rasul ni, kita tahu tak fiqlinya apa? Dan kita memahami tak kalbinya apa? Kalbu tu macam mana? Fiqli ni semua orang ada. Tapi macam mana dia punya kalbu tu? Kalbu tu macam mana? Kita nak kena tahu. Kalau fi'li kita tahu semata-mata itu perbuatan, tapi itu hanya perbuatan semata-mata. Sesungguhnya Allah itu melihat di dalam diri kamu itu, bukan melihat fi'li semata-mata. Di sini kamu nak kena faham betul-betul. Macam mana para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW solat? Dia solat macam mana? Di sini kamu nak kena faham. Di sini yang kamu nak kena tahu betul-betul. Baru bila kamu dah tahu benda ni, barulah kamu faham alam yang membawa cerita. Bukan cerita sebenarnya. Kita nak tahu jalannya, bukan ceritanya. Jalannya kamu nak kena tahu. Jalan Rasul itu sendiri. Barulah kamu faham. Baik, itu saja bedah lirik Insan dan Menikam yang dinyanyikan oleh M. Nasir. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Jadi hendaklah kamu kenal dengan diri kamu itu betul-betul. Barulah kamu faham yang mana yang dikatakan permata mutiara. Jangan kamu tersesat di dalam diri kamu sendiri. Janganlah kamu terpedaya apa yang kamu faham. Cahaya itu masih lagi bersangka-sangka dan menipu pada diri kamu sendiri. Janganlah kamu terhijab apa yang kamu faham itu sendiri. Hendaklah kamu keluar apa yang sebenarnya sepatut kamu keluar. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Salamun qala min Rabbir Rahim.